قوة إلا بالله العلي العظيم. حدي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله. Qaswat 53 Perenggan kedua tu 168. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, nafa'ana bi ulumihi barakatihi wa asrarihi fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bila kamu memiliki dengan kefahaman yang jujur dari hati yang sejahtera pada nas-nas kitab dan sunnah yang mengandungi ilmu-ilmu berkenaan dengan iman dan kamu mentelaah perjalanan salafun salih daripada para sahabah dan tabi'in, kamu akan tahu dan pasti bahawa kebenaran itu bersama kumpulan yang dinamakan dengan Al-Asy'ariyah, nisbah kepada Imam Syekh Abu Hasan Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Allahumma salli kata Imam Allah Al-Haddad, dan bila kamu memiliki dengan kefahaman yang jujur dari hati yang sejahtera. Allahumma salli. Pentingnya kita memiliki kefahaman yang jujur dan hati yang sejahtera. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli. Fahaman yang lurus. Dan bila kamu memiliki dengan kefahaman yang lurus, fahaman yang betul, yang mustaqim, Allahumma dan hati yang an qalbi salim, daripada hati yang sejahtera pada nas-nas kitab dan sunnah-sunnah mengandungi ilmu berkenaan iman, dan kamu telah jalan sebab salih. Maksudnya kalau betul-betul faham kita betul, Allahumma salli Muhammad, dan hati kita sejahtera dalam memahami ayat-ayat Quran dan juga sunnah Rasulullah, juga Allahumma salli, kehidupan salafun salih, itu kehidupan para sahabat, para tabi'in berkenaan dengan iman mereka, ilmu-ilmu berkenaan dengan iman mereka, maka kamu akan dapati bahwasanya imam yang benar dalam menyusun ilmu iman ini adalah Al-Imam Abu Hasan Asy'ari Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Tetapi kalau kita mentelaah Allah SWT ilmu daripada kitab Quran dan sunnah dengan faham yang tak lurus, faham yang bengkang-bengkok, faham yang tak betul, dan hati yang tak sejahtera, hati yang ada penyakit hasad, hati yang ada takabur, hati yang ada masakan kita lebih baik, hati macam ni dan faham yang tak lurus, tak akan dapat lihat kebenaran, dan dia tak akan nampak mana golongan benar. Satu, pentingnya betul kefahaman, dan pentingnya hati yang sejahtera, hati yang bersih. Kita kalau Allah Muhammad mengaji ilmu, yang paling penting adalah faham. Kerana kalau ikutkan ilmu, semua orang berilmu, semua orang ada ilmu, tapi tak semua orang faham. Ilmu lain, faham lain. Kalau ilmu semata-mata tanpa faham, boleh jadi Allah SWT, ilmu yang ada pada dia itu membawa pada kesesatan. Tetapi ilmu yang difahami dengan baik, betul kefahaman, tak akan sesat. Sebab itu disiplin dalam menuntut ilmu agama ini mesti kita kena mengambil daripada dada para ulama, min qalbin ila qalbin. Mesti mengambil ilmu itu, agama itu daripada orang manusia, ulama, bukan terus daripada kitab. Kenapa? Karena dua benda kita kena ambil untuk memahami agama. Yang pertama ilmu, yang kedua faham. Dan faham itu bukan faham kita, tapi faham
ulama. Yang mana ulama itu mengambil ilmu dan faham daripada ulama sebelumnya. Ulama sebelumnya ambil ilmu dan faham daripada ulama sebelumnya sampailah para sahabat. Sehinggalah para sahabat mengambil ilmu dan faham tentang ilmu yang diambil itu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu orang paling berilmu dan orang paling faham. Jadi silsilah faham itu kena ada juga, bukan hanya silsilah sanad ilmu. Jadi yang ramai ataupun sebahagian yang terpesong, tersesat, Allah Muhammad jadi Allah Muhammad dia panggil apa? Rosak akidah. Kenapa? Karena mereka semata-mata mengutamakan ilmu tetapi tidak menjaga kefahaman. Mereka membaca ilmu tetapi fahamnya sendiri. Tapi disiplin dalam agama, kita kena baca ilmu, mengaji ilmu, tapi fahamnya bukan faham kita, faham ulama. Faham ahlinya. Yang ahlinya mengambil daripada ahli juga. Ahli mengambil daripada ahli sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Muhammad Muhammad, kita kalau nak betul-betul beragama, nak mengambil agama, mesti ambil dua benda. Yang pertama ilmu dan juga faham daripada ahli. Okey ya. Allah. Kalau faham tak perlu ambil daripada dada ulama, min qalbin ila qalbin. Kalau macam tu, semua orang boleh baca sendiri kitab. Semua orang boleh baca sendiri buku. Semua orang boleh baca sendiri Quran dan hadis, hurai sendiri. Masing-masing faham. Tetapi agama bukan macam tu. Agama ada orang yang Allah khususkan untuk faham agama. Agama ini ada orang yang Nabi Muhammad pilih dan Nabi telah amanahkan mereka untuk membawa agama. Itu para ulama. Allah SWT. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu warasatul anbiya, pewaris bagi nabi-nabi. Mereka mewarisi kefahaman daripada nabi-nabi. Mereka mewarisi ilmu daripada nabi-nabi. Mereka mewarisi akhlak daripada nabi-nabi. Mereka mewarisi hati yang suci daripada para nabi-nabi. Mereka mewarisi semuanya. Maka ambil daripada para ulama, warisi apa yang daripada ulama, dan itulah warisan apa yang ada pada nabi. Bahkan pada para nabi. Ambil pada para ulama. Tak perlu kita pening-pening. Okey ya? Jadi ilmu kena mengaji, dan yang kedua kena faham, kena faham. Okey ya? Dan bila kamu sebab itu anak murid Imam Syafi'i, Allah SWT, ada seorang anak murid Imam Syafi'i, Allah SWT, dia ni lambat faham, tapi dia jadi ulama juga, imam selepas itulah. Pentingnya faham daripada guru, tak boleh faham sendiri. Ngaji Imam Syafi'i terangkan, dia tak faham, dia tanya lagi. Imam Syafi'i terang lagi, tak faham, tanya lagi, sehingga kadang-kadang 40 kali dia tanya Imam Syafi'i, so Imam Syafi'i ulang hurai yang sama. Dia tak dapat nak faham. Tetapi Imam Syafi'i sabar, tetap ulang dan bagi dia faham elok-elok. Allah SWT. Dan bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku sayang pada kamu. Kerana anak murid ni, dia tidak pernah berputus asa. Dan tidak pernah buat faham sendiri. Kerana apa? Allah SWT. Dia mengetahui bahawa amanah ilmu itu pentingnya kita mengambil ilmu dan kita faham. Dan kalau kita nak sampaikan ilmu pun betul-betul kita kena sampaikan faham yang betul. Lalu setengah Tok Guru, dia jaga disiplin ilmu. Sampai dia mengatarkan, mengikut pandangan guru saya kata macam ni, guru saya syarah macam ni, dia tak kata syarah dia. Berhati-hati amanah. Mai orang di akhir zaman, mereka masuk dalam masyarakat, masuk dalam radio, TV, masuk dalam Facebook, masuk dalam online, masuk di masjid-masjid, dia bagi syarahan, semua masyarakat pecah, bergaduh, mengkafirkan semua mereka. Kenapa? Dia kata ini faham saya, mengikut fahaman saya ini haram, ikut fahaman saya ini bid'ah, mengikut fahaman saya ini tak boleh diamalkan, mengikut fahaman saya ini rosak akidah, mengikut fahaman saya ini kafir, mengikut fahaman saya ini syirik. Tanpa dia ambil fahaman pada ulama yang ahli, ikut faham saya. Bahkan lebih melampau lagi, ada golongan masuk dalam Facebook itu, dia mengatakan, Allah SWT, bagi pandangan saya, kata dia, ulama 4 mazhab salah dalam menghukum kau ni. Yang benar adalah pandangan saya, benar ni sekian-sekian. Hebat tak? Tak malu. Orang bodoh yang confident bodoh dia. Allah SWT. Orang kata tak apalah bodoh yang confident. Itulah golongan tu banyak di akhir zaman. Nabi SAW sebut dalam hadis, akhir zaman nanti ulama akan meninggal dunia banyak. Meninggal dunia ni maksud dua maksud ataupun 3 maksud semuanya. Yang pertama, ulama meninggal betul. Ataupun ulama masih ada, masih ramai, tapi mereka dimatikan oleh orang. Dimatikan macam mana? Orang, Allah SWT, dah tak peduli ulama. Ataupun ulama dikeluarkan akta supaya ulama tak boleh bercakap benar. Kalau ulama bercakap, mereka akan dipenjara, mereka akan dibunuh. Akhirnya ulama hanya menjaga anak murid mereka dan menjaga orang yang dekat dengan mereka saja. Seolah ulama tu dah mati dalam masyarakat, tak fungsi ulama tu. Dalam negara dah tak fungsi ulama. Kenapa? Disekat, diancam dan sebagainya. Inilah Nabi sebut tentang akhir zaman, ulama dimatikan.
ulama dicabut ulama itu. Yuqbidul ulama tu. Yuqbidul maksudnya mati tapi maksud dicabut. Maksud tidak ada pengaruh ulama di akhir zaman. Kalau ulama bercakap benar, orang akan kutuk. Orang kata ulama tak pakar. Kalau akhir zaman ni, zaman kita ni kalau ulama ulama kata tak boleh macam ni, orang kata apa? Ulama ni tak reti, bukan bidang dia cakap. Ulama ni kita ikut salah pakar, tak payahlah ulama cakap pandai. Ulama ajak kitab salah. Apa nak kacau-kacau isu semasa, ulama ajak sayang sudahlah. Akhirnya ulama tidak boleh membimbing masyarakat. Sebab masyarakat hanya anggap ulama itu hanya baca bab solat. Baca kitab saja. Isu semasa jangan ambil tahu. Jangan tegur orang tu, jangan tegur orang ni, jangan tegur orang tu, jangan tegur orang ni. Akhirnya matilah ulama. Mati sebab apa? Sebab tak dipedulikan. Nabi SAW sebut dalam satu hadis lain, akhir zaman nanti ulama tak dipedulikan. Itu memang ada. Dan orang akan jauhi ulama. Orang akan jauhi untuk mengambil pandangan ulama. Kenapa? Disebut dalam syarah hadis tu, kerana Allah SWT Muhammad, orang takut bila dekati ulama, bincang dengan ulama, mesyuarat dengan ulama, minta nasihat ulama, dia takut ulama cakap dan keluarkan hukum yang dia tak boleh nak buat apa yang dia nak buat. Dia takut kalau dia kata, ustaz saya nak buat bisnes ni. Ustaz kata bisnes tu macam mana? Dia kata sekian. Saya masuk duit ni, saya keluar ni, saya pakai ni, saya pinjam duit ni, saya pakai. Ustaz tu kata, ni tak boleh. Kamu dah ambil hak orang. Tak boleh bisnes macam ni. Ini ada bahagian-bahagian yang haram. Dia mula dia kata, aku tak tanya lah lepas ni. Buat terus. Sampai lepas tu apa saja yang dia nak buat, dia tak akan jumpa ulama. Serit. Takut ditegur. Akhir zaman. Jadi, Allah SWT Muhammad, ni zaman dia. Bila ulama diangkat, dimatikan, tak ada pengaruh ulama, maka Nabi SAW kata apa? Orang akan mengambil orang jahil untuk mengeluarkan fatwa. Tanya soalan. Rujuk dia. Akhirnya dia keluarkan fatwa, kata Rasulullah, bukan dengan ilmu yang sebenar. Dia sesat dan dia menyesatkan pula orang. Ini akhir zaman. Akhir zaman akan banyak fatwa-fatwa sesat, kata Nabi SAW. Kenapa? Ulama tak diambil peduli. Ulama ahli tak rujuk. Tapi mereka merujuk yang bukan ahli. Yang duk kata 4 mazhab tak betul, pandangan saya yang betul. Masya-Allah, hebat lah. Mungkin kalau Imam Syafi'i hidup zaman ni, Imam Syafi'i akan ikut mazhab dia. Imam Syafi'i kata mazhab aku kira cancel lah, ikut dia ni lebih pandai pada aku lah. Allah SWT. Okey ya. Al-Imam Syafi'i mengaji bahasa Arab 20 tahun, 20 tahun mengaji bahasa Arab, walaupun dia orang Arab. Dia ni mengaji bahasa Arab 2 tahun. Tengok baca-baca, saya lebih baik pada Imam Syafi'i. Saya ikut pandangan saya, 4 mazhab semua salah, pandangan betul ialah macam ni. Insya-Allah. Mengaji, dia bukan Arab, dia Melayu. Dia Melayu makan belacan pula tu. Dia Melayu. Lepas tu baca bahasa Arab 2 tahun. Habis tinggi 4 tahun. Lepas tu bukan mujtahid, bukan muhaddis, bukan faqih. Akhirnya tu jahil lah. Dia keluarkan fatwa, dia sesat dan menyesatkan orang, kata Nabi SAW. Akhir zaman. Okey. Jadi Allah SWT Muhammad, jadi penting ambil ilmu dan ambil faham. Itu kata Al-Imam Haddad. Dan faham tu kena betul, mustaqim. Kena lurus betul, faham. Jangan mengaji tapi salah faham. Sesat juga. Kitab, sebab ada juga orang pakai Quran sampai mengaku Nabi. Dia baca Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ada seorang tu mengaku dia Rasul. Kita kata apa bukti kamu Rasul? Dia tanya, aku baca ayat ni. Quran, Yasin wal Quranil Hakim, demi Quran yang hakim. Innaka laminar mursalin, sesungguhnya engkau. Innaka tu engkau. Sesungguhnya engkau. Itu engkau ni Allah kata kat aku. Innaka laminal mursalin, sungguh engkau ni Rasul. Saya ni Rasul Melayu saya ni. Contoh kan. Ala siratim mustaqim, tanzilan azizir rahim. Maksudnya apa? Ada orang dia baca ilmu tu betul tapi faham dia salah. Dia akan tersesat. Itu kata Imam Haddad, mesti ilmu kamu betul, mesti faham kamu lurus. Dan hati kamu kena bersih, sejahtera. Baru kamu tak sesat. Kalau tidak, kamu tak tahu mana golongan betul, mana golongan salah. Maksudnya apa? Nak selamat di akhir zaman, hati kena elok. Hati tak elok, kita silap pilih jalan. Na'udzubillah min dzalik. Faham pun kena betul. Dan jangan faham-faham sendiri. Okey ya. Seperti Imam Haddad sebut dalam perbahasan sebelum ni, kita Imam Haddad, hati-hati kamu baca kitab yang tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi kitab tu. Halus-halus perbahasan dia. Kata Imam Haddad, mungkin kamu akan katakan, Ustaz, saya ini baca yang saya faham ya, yang tak faham saya tak baca. Kitab ni tinggi. Imam Haddad kata, aku tak risau engkau tinggalkan tak baca yang kau tak faham, aku tak risau. Yang kau risau yang kau baca yang kau kata faham, aku risau kerana faham macam mana tu. Faham tak? Ada orang kata, kitab ni tinggi tapi ustaz saya nak baca tak?
Dia ada tinggi, ada yang tak tinggi. Hak tinggi tu saya boleh faham Ustaz. Hak tinggi-tinggi saya tinggallah, tak faham. Hadap kata apa? Hak kamu tinggalkan tu tak apa yang tu. Yang ku risau yang kau kata kau faham. Faham di kat mana? Takut faham, bukan faham pun. Faham je lah. Sudah. Faham je lah habis. Itu yang aku takut yang kau faham tu kata Imam Haddad. Maksudnya bahaya tentang kefahaman ilmu ni, bahaya sangat-sangat. Na'udzubillah. So itu kata ulama, barang siapa tidak ada guru, maksudnya guru pembimbing dia, pengajar dia, pendidik dia, fa syaitan syaikhuhu, syaitan akan jadi guru dia. Syaitan jadi guru macam mana? Bukan dia main depan, tak muncul depan. Kita baca, dia bisik. Tengok, aku dah kata dah, orang kampung memang tak betul yang nampak. Depa ni semua bukan orang Islam dah, depa ni kafir semua. Tengok, kitab apa tengok. Akhirnya dia mula pandang orang tak betul semua, orang kafir dia seorang Islam. Sampai dia kata orang tak ada iman dah, zaman ni tak ada iman dah, dia kata. Semua orang tak ada iman dah, cabut iman dah. Allah. Syaitan suruh dia kafirkan orang. Itulah manhaj syaitan. Kita manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, kita sangat berhati-hati. Kita manhaj Rasulullah, ikut jalan Rasulullah, cara Rasulullah. Kalau cara syaitan macam mana? Mengkafirkan orang dan membunuh orang, menghalalkan darah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, kalau 99 Allah senang. Ciri-ciri orang itu telah menjadi kafir. Tapi satu yang kita nampak ada ciri-ciri ataupun sifat seorang Islam, maka jangan kafirkan dia. Boleh katakan 99 tu dia boleh kafir atau dia buat benda tu. Ada satu saya dia buat nampak macam orang Islam, jangan kafirkan dia. Hati-hati. Mungkin kita salah pandang saja. Kalau seorang itu 99 semuanya tanda-tanda Islam pada dia. Semayang, zakat, mengaji, zikir, tutup aurat semua dah. Satu tanda kata dia ni kafir lah. Dia buat satu benda menyebabkan kita nampak kafir lah ni. Jangan kafirkan dia juga. Itu kita. Kenapa? Kita pilih jalan selamat. Manhajus salamah. Cara kita, cara jalan selamat. Tak mengkafirkan siapa. Allah senang amat. Kecuali orang kafir, kita kata kafir lah. Tapi kalau orang tu masih ada ciri-ciri, solat ada kiblat, masih ucap syahadah, jangan kafirkan dia. Allah senang. Kalau tak betul, kita tegur sudah. Tapi ada satu pahaman yang mai di akhir zaman kita ni, kafir ke orang mudah saja. Kafir ke orang saja. Kull bid'atin dhalalah, kull dhalalatin finnar. Mudah saja nak kafir ke orang dengan hadis tu. Alhamdulillah handali. Ya. Di Mesir orang duduk tengah selawat dalam masjid, Maulid Rasul, masuk pegang senapang, pegang apa M16 ke apa tahu tak kira lah. Pegang tembak semua sambil kata Allahu akbar, Allahu akbar. Ni jihad fi sabilillah kerana kita bunuh orang kafir. Kenapa? Nabi tak suruh pun kita selawat ramai Maulid Rasul. Dia buat Nabi tak buat. Bid'ah dhalalah ni finnar, dhalalah sesat. Sesat ni kena bunuh. Jangan biar ada pemimpin agama Nabi bunuh semuanya. Orang tengah berselawat kata Nabi SAW. Itu manhaj Rasulullah ke manhaj syaitan? Syaitan Allah SWT. Kerana syaitan nak kita bunuh sama kita saudara Islam. Sama Islam. Okay. Orang dalam masjid pula selawat. Takkanlah tak ada tanda Islam. Jelas Islam tu. Tapi bunuh juga. Okay. Sambil kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay. Allah SWT. Itu fahaman ekstrim yang mereka salah faham. Mereka disesatkan oleh syaitan. Okay. Jadi kalau kamu betul hati kamu elok, cantik, sejahtera hati kamu dan faham kamu lulus untuk dan kamu baca kitab-kitab Quran, hadis ni, Allah SWT berkenaan dengan iman, kamu mentelaah pula kehidupan serba soleh. Baca kehidupan serba soleh, baca kehidupan sahabat, akhlak sahabat macam mana, iman mereka. Allah SWT. Kamu akan tahu dan pasti bahawa kebenaran itu bersama kumpulan dinamakan dengan Al-Asy'ariyah. Kalau betul faham kamu, hati kamu bersih, kamu akan nampak kumpulan paling betul, Islam yang paling betul, yang tak tersesat sikit pun, tak terpesong, adalah golongan Asy'ariyah. Orang yang ikut Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ataupun Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini yang paling betul sekali. Okay, ya? Ada orang kata kita nak ikut akidah Imam Abu Hasan ke nak ikut Rasulullah? Nak ikut akidah Asy'ari ke akidah Rasulullah? Jawab dia, kita nak ikut akidah yang diajar oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Kenapa? Karena akidah yang diajar oleh dia adalah akidah Rasulullah SAW. Macam tu. Kalau mereka kata kita nak ambil akidah ni terus pada Nabi, kita hidup zaman Nabi ke? Tak hidup zaman Nabi. Allah SWT. Yang kedua, kita faham ke semua hadis Nabi? Yang kita nak ambil akidah ni terus direct pada hadis. Cukup kita pegang pada ulama yang telah mengkaji semua hadis-hadis Nabi, ayat Quran, dan dia telah pilih dalil yang berkenaan dengan iman, akidah, akan disusun pula kaedah
Disiplin yang mudah untuk kita fahami tentang Allah yang tak terpesong, tak sesat. Allah SWT. Macam tu. Macam orang kata nak ikut Quran, nak ikut hadis ke, nak ikut Quran hadis ke, nak ikut ulama. Kita kata nak ikut ulama. Kerana apa? Kerana ulama itu yang memahami Quran dan hadis. Tapi kalau kita terus ikut Quran dan hadis, takut-takut kita faham, kita sendiri akhirnya kita terpesong dengan baca Quran dan hadis. Bahaya. Lebih baik kita ikut orang yang faham Quran dan hadis kerana kita tak faham Quran dan hadis. Itu saja. Apa maksud mazhab? Maksud mazhab maksudnya dhahaba. Dhahaba. Asal kata dhahaba, dhahab. Pergi. Maksudnya apa? Kita ikut apa yang difahami oleh imam tu. Ikut dia. Dia pergi ke mana kita ikut dia. Dia tahu tak apa ke kita ikut imam. Tak apa. Sebab Allah bagi jaminan dalam Quran tentang ulama. Nabi telah menyebutkan mereka adalah pewaris. Mereka adalah amanah setiap zaman. Maka kita ikut mereka dan mereka pula diiktiraf oleh ribuan ulama-ulama sepanjang zaman. Iktiraf imam-imam ni. Dan Nabi telah jamin, ikutlah kamu golongan Sawadul Azam, golongan paling besar, paling ramai sekali dalam umat Nabi SAW. Itu ahli sunnah wal jamaah. Dan Nabi SAW kata, umat aku tak akan berkumpul dalam kesesatan. Maksudnya ulama dalam ribu-ribuan ulama ni yang berpakat ni tak akan mereka sesat semuanya. Betul lah apa mereka ikut. Okey ya. Bahaya tu yang duk ajak Quran hadis jangan pakai ulama. Bahaya. Allah SWT. Betulnya kita kena ikut ulama. Kenapa? Ulama memahami Quran dan hadis. Supaya kita dapat betul-betul amalkan Quran hadis dengan betul. Jadi kalau kita tak mau pakai ulama, nak terus Quran dan hadis, takut-takut kita amalkan Quran dan hadis mengikut fahaman kita, akhirnya Quran dan hadis dah betul, kita yang tak betul. Kenapa faham tak betul? Macam tu. Okey ya. Allah SWT. Allah SWT. Macam kita nak ni lah, Allah SWT. Kita nak doktor contoh nak bedah orang. Dia boleh dah ambil buku, dia faham sendiri, dia pergi bedah. Tak boleh. Dia kena ambil pada doktor pakar yang faham betul buku tu. Macam tu. Boleh. Kita nak pomen kereta sendiri, kita pergi beli buku je. Ada je buku pomen macam mana nak buat. Wire tu wiring, macam ni wiring. Dibaca semua. Saya pernah dulu masuk sekolah teknik dulu. Pernah lulus sekolah teknik. Tapi tak lama lah. Tak sesuai dengan hati. Sekolah teknik masuk bahagian engineering ni. Apa dia panggil apa? Teknik jalan stadium. Kalau engineering dia panggil apa? Mechanical. Masuk. Kita masuk bab pomen kereta, pomen motor ni lah. Pomen kereta lah. Awal okey lagi. Tiba masuk satu hari bab wiring. Wiring kereta. Kok ni saya dah mula, aku dah jemur dah ilmu ni. Dah mula pening dah. Wire ni kok ni, wire ni kok ni, wire ni. Dia bagi dulu macam tu. Macam tu hang buat situ dulu. Sambung situ dulu. Tak tepi kan? Tak orang ngaji. Lu engineer apa belajar juga lu mechanical tu. Cuba kita ambil buku-buku pada. Waktu tu kita punya cikgu kita bagi buku dulu. Kita tengok oleh panduan ni. Sikit tak faham. Dia bagi pula untuk kita praktikal. Dia ajak. Lagi kita problem, susah benda tu. Jadi boleh tak kita nak pomen kereta tengok buku panduan terus pomen? Tak boleh. Dia mesti kena ada pakar yang faham betul ilmu ni, yang telah ada pengalaman. Pakar dia ajak kita. Lepas tu barulah kita tengok buku. Baru kita tak apalah ni aku dah tahu dah, dia ajak dia. Oh faham buku. Ke buku terus depa ajak kita nak ke buku terus sesat. Akhirnya kafir kau orang. Kita ulama, ke pakar yang faham tu. Macam tu. Hati-hati fahaman yang menyesatkan ni. Na'udzubillah min dzalik. Okey ya. Allah SWT. Kita nak ikut Imam Syafi'i ke Nabi? Dia kata tu. Imam Syafi'i tak masuk, Nabi masuk. Dia buat macam tu. Kita abang kat dia. Kami nak ikut Imam Syafi'i yang tak maksum, yang dia itu betul-betul faham ilmu dan dia ikut Nabi yang maksum. Dan kami tak mau ikut kamu yang tak maksum. Kamu duk kata orang tak maksum, kamu nak sesatkan kami. Tak. Dan kami nak ikut Imam Syafi'i yang tak maksum daripada kamu yang tak maksum. Imam Syafi'i tak maksum, tak buat maksiat. Dia faham ilmu betul. Kamu tak maksum, kau maksiat. Kafir kau orang. Kamu tidak ada adab, tidak ada akhlak. Okay. Lebih baik ikut Imam Syafi'i yang tak maksum daripada kita ikut golongan yang ada pada hari ini yang tak maksum. Kerana mereka hidup di zaman Dajjal. Imam Syafi'i hidup di zaman dekat dengan Rasulullah SAW. Khairul Qurun. Okay. Ikut ulama' tu sebab penting lah. Terus ikutlah fahaman dia kata, ulama' kan Nabi? Ulama' kan Nabi? Allah SWT. Okay. Nabi suruh kita ikut ulama'. Betul sebab dia tak tanya Nabi. Wahai Rasulullah, kenapa engkau suruh ikut ulama'? Engkau kan lebih baik. Nabi kata ikut ulama'. Mai fahaman kata jangan ikut ulama', ikut Nabi. Alhamdulillah min dzalik. Ulama' salah kata dia, Pak. Okey. Dan bila kamu menilik
dengan kefahaman jujur dan hati yang sejahtera, okey, kamu akan lihat benar, golongan benar adalah imam mazhab Asy'ariyah. Nisbah Asy'ariyah, nisbah saja. Nisbah kepada Imam Asy'ari. Bila kita sebut akidah Asy'ariyah, bukan maksudnya akidah Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari dinisbahkan akidah Asy'ari kerana apa? Kerana dia penyusun. Tapi akidah tu akidah siapa? Bukan akidah dia. Akidah Nabi Muhammad dan para sahabat. Cuma kenapa orang kata akidah Asy'ariyah, orang tak kata akidah Rasul? Allah SWT. Kerana zaman Imam Abu Hasan Asy'ari banyak akidah-akidah yang terpesong, sesat. Dan semua mengaku akidah Rasul. Akhirnya zaman seterusnya untuk orang cak kata akidah ni benar, yang disusun oleh imam benar, orang buh terus akidah Asy'ariyah. Siapa? Nisbah pada Imam Abu Hasan Asy'ari. Kita ikut dia, benar fahaman kita tentang akidah. Kalau yang lain yang mengaku akidah Rasul yang lain, kalau kita ikut kita terpesong terus, akan mujassimah, musyabbihah dan lain lagi. Na'udzubillah. Jadi orang mai zaman lain depa nak keliruan kita, depa kata apa? Nak ikut akidah Asy'ari ke ikut akidah Nabi Muhammad? Akidah Asy'ariyah kan akidah Nabi Muhammad, kata depa. Padahal akidah Asy'ariyah tu akidah Nabi Muhammad dan para sahabat. Cuma disusun saja oleh dia. Dia buat kaedah untuk memahamkan kita tentang ketuhanan, ilahiyah ataupun nubuah, kenabian, apa semua ni dengan betul, tak salah, macam tu saja. Okey. Allah SWT. Jadi jangan keliru. Okey. Macam dia kata lah, nak ikut mazhab Syafi'i kan ikut Nabi Muhammad. Allah SWT. Yang kata mazhab ni Imam Syafi'i buat ni bukan dia sendiri, bukan hukum dia. Dia kaji Quran dan hadis. Siapa ikut mazhab ikut Quran dan hadis. Apa masalahnya? Siapa ikut akidah Asy'ariyah ikut Quran dan hadis. Ikut akidah Nabi Muhammad. Cuma disusun saja. Ya, disusun saja oleh dia. Cop saja. Ya. Kita kata kenapa tak buat terus akidah Rasulullah? Kan bagus akidah Rasul. Kan bagus. Kenapa akidah Asy'ariyah? Tak boleh. Tak boleh buat begitu. Kenapa? Semua mengaku akidah Rasul. Faham tak? Semua mengaku akidah Rasul. Nak cam yang mana? Tapi kalau kita nisbahkan pada imam yang menyusun yang betul tu, ikut akidah, tak lari dah. Sebab dia yang susun tu. Tak lagi nama lain. Imam-imam yang sesat tu nama lain. Faham tak? Itu saja. Bukan problem sangat bertengkar, bergaduh semua. Duk kata akidah Rasul, akidah Asy'ariyah. Mereka tu kena betulkan fahaman. Salah. Kadang mereka tahu, tapi mereka nak sesatkan orang awam. Banyak orang terpesong terikut. Alhamdulillah min zalik. Okey ya. Allah senang. Maka sungguh dia telah menyusun kaedah-kaedah akidah ahli haq yang benar, iaitu Nabi dan para sahabat, dan menapis, iaitu mencari dari dalilnya. Dia ambil dari Quran dan hadis. Okey ya, dalil akidah Asy'ariyah. Dan mengaji akidah ini kata ulama ada dua. Dua kita akan dapat. Yang pertama bawa yakin kepada Allah, yang kedua bawa kepada debat, bawa kepada banyak debat. Kita janganlah mengaji akidah ini bawa pada yang nombor dua tu. Orang mengaji akidah ni, ilmu akidah mesti dua benda dia dapat. Allah SWT. Ataupun salah satu. Sama ada kuat keyakinan, membawa keyakinan yang kuat pada Allah, ataupun membawa dia kepada banyak debat. Disyok dengan berdebat. Kenapa? Banyak hujah dalam kitab akidah. Kita ngaji kitab tauhid usuluddin akidah. Banyak kitab-kitab usuluddin dia lebih kepada debat. Maksudnya lebih kepada menjawab balik. Kalau macam ni macam nak jawab macam ni. Debat betul. Macam mana kalau kita nak jawab apa dia panggil apa, fahaman tentang Mu'tazilah, macam nak patahkan hujah mereka. Jadi bila orang banyak baca hujah-hujah macam ni, kadang dia bawa kepada dia suka berdebat pula. Jom berdebat. Sebab apa? Dia baca ni kitab ni, dalam ni semua dah perdebatan dan ada hujah-hujah yang untuk mematahkan debat, nak mematahkan hujah orang lain. Ya dah, akidah. Yang sebenar-benar ilmu tauhid, ilmu akidah ni untuk apa? Untuk bawa kita menambah keyakinan kita pada Allah. Makin yakin. Bila kita sebut sifat Allah, Allah itu sami'. Sama'. Allah itu sifat sama'. Ada sifat sama'. Sifat ma'ani itu. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala hawadith, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu hayyah, sama', basar, kalam. Itu ilmu sifat ma'ani. Sifat yang memang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita baca, Allah itu maha mendengar. Allah itu ada sifat pendengar. Ataupun dia sifat mendengar. Tu ada khilaf pula kan daripada segi bahasa. Ada kata pendengar, ada kata mendengar. Tak apa, yang penting kita faham Allah itu ada sifat pada zatnya yang dia itu mendengar. Allah itu maha mendengar.
Okey ya. Jadi Allah SWT bila sebut Allah Maha mendengar, kita kalau bawa hati kita kepada Allah SWT, perasaan Allah dengar apa yang aku duk cakap ni. Allah tahu apa yang aku buat. Allah dengar ni. Aku tak boleh cakap lebih kurang. Allah Maha mendengar. Allah menyaksikan, nanti akan dibalas sana di akhirat. Itu bagus kena tauhid itu. Allah sifat dia apa? Lihat atau melihat. Takut Allah Maha melihat. Allah boleh balas ni apa yang aku buat. Astagfirullah. Itu bagus kena tauhid itu. Jadi kalau kita punya tauhid hanya kita pandai nak debat sampai kurang ibadat. Allah SWT. Kurang zikir pada Allah, hanya nak debat, nak berhujah, nak tunjuk kita pandai tauhid, tak bagus. Tak bagus. Kalau dapat dua-dua tak apalah, yakin pada Allah, keyakinan bertambah, debat pandai tak apalah. Tapi yang paling utama adalah keyakinan, menambah keyakinan pada Allah SWT. Itu yang kita nak. Okey ya. Allah SWT. Mengaji tauhid keluar-keluar, dia panggil apa? Keluar-keluar masjid, orang curi kasut dia, maki hamun. Itu bukan ahli tauhid. Ahli tauhid itu ada akhlak. Keluar-keluar masjid, orang curi kasut, alhamdulillah, ini ujian daripada Allah, Allah beri sabar. Dan orang yang curi tu mungkin orang yang susah sangat-sangat tu. Tak apalah, bagilah kat dia hadiah dia lah. Semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kan ada sifat qudrah. Semua dia buat semua. Dia ada iradah, dia ada qudrah, semua berlaku iradah dan qudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada qada dan qadarnya. Tu'mina billah apa? Bil qadari khairihi bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Taala semua. Tak masalah. Itu orang yang tauhid sebenarnya macam tu. Ada akhlak, ada husnuzan, ada sabar, ada ridha. Itu baru tauhid yang betul-betul tauhid. Okey ya? Allah SWT. Tak apalah. Allah SWT. Terus. Ianya adalah akidah yang berhimpun di atasnya para sahabat dan orang-orang selepas mereka. Akidah Asy'ariyah ni, akidah yang ijma' sahabat atasnya. Ijma' sahabat atasnya. Sebab dia bersepakat dengan akidah ni. Dan orang yang selepas mereka daripada tabi'in yang cemerlang. Para tabi'in pun amalkan akidah ni. Dan ianya adalah akidah ahli haq yang yang ahli setiap zaman dan tempat. Dan ia adalah akidah kumpulan ahli sufi, ahli tasawuf. Mereka pun akidah Asy'ariyah juga. Tak akan jadi ahli sufi, ahli tasawuf kalau akidahnya tak betul. Tak mungkin. Kerana ahli sufi ni orang yang telah bersih jiwa dia. Dapat maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dengan Allah. Tak mungkin dekat dengan Allah kalau akidah tak betul. Faham tentang Tuhan tak betul. Seperti yang dihikayatkan demikian itu oleh Abu Qasim Al-Qushairi pada awal risalahnya. Dan ia alhamdulillah, ia ni apa? Akidah Asy'ariyah. Dan ia itu akidah Asy'ariyah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Imam Haddad syukur adalah akidah kami. Akidah kami ni apa? Akidah Allah SWT, mereka para ulama Allah SWT Muhammad, para pengikut, dipanggil apa? Dipanggil ahli keturunan Ba'alawi. Keturunan Ba'alawi. Tariqah Ba'alawi ni mereka akidah Asy'ariyah. Dan akidah saudara-saudara kami dari kalangan tokoh-tokoh keturunan Husain, anak cucu Sayyidina Husain, iaitu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadah, yang dikenali dengan keluarga Abi Alawi atau Abu Alawi. Abu Alawi. Yang mereka itu silsilah mereka bersambung sampailah Allah SWT, Imam Faqih Muqaddam sampailah ke atas, sampailah Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Allah SWT. Dari kalangan tokoh-tokoh keturunan Husain yang dikenali dengan, maksudnya tokoh-tokoh keturunan, maksudnya apa? Para ulama besar-besar dari keturunan Sayyidina Husain, itu keturunan Rasulullah ni. Yang Said ni, Said itu keturunan Sayyidina Husain lah. Said di kita banyak-banyak. Al-Idrus, Al-Jufri, Al-Saggaf, Al-Haddad, apa lagi? Banyak. Kalau macam bacaan kita ni, macam ni Al-Idrus dia. Al-Idrus. Tu Al-Idrus Al-Jufri ada. Jadi Tuan Said dulu Al-Jufri. Tuan Said dulu masjid dulu, Bendahari Al-Jufri. Itu semua keturunan Sayyidina Husain, sebab keturunan Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad. Jadi pembesar-pembesar, tokoh-tokoh, ulama hebat-hebat keturunan Nabi Muhammad SAW, mereka semua pegang dengan akidah Asy'ariyah, kata Imam Haddad. Okey ya. Dan mereka dikenali dengan keluarga Abu Abi Alawi. Okey ya. Dan akidah pendahulu-pendahulu kami sejak Rasulullah hingga ke hari ini. Maksudnya keturunan kami ni, Imam Haddad keturunan Nabi Muhammad. Itu keturunan kami daripada dulu sampai zaman Rasulullah, semua pegang akidah Asy'ariyah pegang ni. Ya, kita duk mengaji ni di Malaysia ni, kita mengaji pondok-pondok tu. Tak sesat dah, pegang saja. Allah SWT. Okey ya, turun temurun akidah ni, tak sesat dah, pegang saja. Jangan duk ikut golongan baru yang duk main ni. Yang duk kata Tuhan ada kaki, ada tangan, ada mata, boleh gelak, jalan naik turun, tak payah. Musyabbihah ataupun mujassimah. Na'udzubillah min dzalik. Okey. Allah ni tak dapat kita nak bayangkan dia macam mana. Selagi mana dapat bayangkan itu bukan Tuhan tu.
Dan Allah Maha Suci Allah daripada bersifat seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Maha Suci Allah. Dia berkeliru dengan kita. Alhamdulillah min zalik. Okey ya. Yang duk belajar akidah, Abi Kazim kata yang duk belajar akidah duk atas langit tu sebab mereka bawa pada zaman Dajjal. Zaman Dajjal nanti Dajjal akan buat sihir turun dari langit, dia kata ni dah Tuhan. Nampak ada kaki, ada tangan semua ada. Ni Tuhan. Dajjal kata akulah Tuhan, nampak turun dari langit. Tapi orang akidah betul yang ikut Asy'ariyah, Maha Suci Allah ni menyerupai makhluk. Makhluk macam manusia, takkan Tuhan macam ni, makhluk. Allah Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kita duk bayang kata Tuhan macam tu, bukan macam tu. Salah tu. Tak dapat akal dan juga fikiran, bayangan tak dapat nak capai. Tak dapat. Tak tahu Tuhan tu macam mana. Tu bawa akidah betul eh. Orang kata Tuhan macam mana, tak tahu. Mana boleh tanya macam mana? Allah senang. Tak boleh capai, macam mana nak tahu? Tak tahu. Cukup kita yakin Allah tu wujud. Allah berkuasa. Allah cipta ini, cipta ini. Kita daripada Allah cipta kita. Kita akan balik, Allah akan persoalkan nikmat kita. Sudah, selesai. Jangan fikir tentang Allah, fikir tentang diri kita ni dengan Tuhan macam mana. Jadi hamba dia sudah. Fikir macam mana jadi hamba dia. Bukan fikir dia macam mana. Mai akidah, mai fahaman lah ni. Doktor-doktor ni. Tak mahu sebut. Bawa kita pada, jom kita nak tahu Allah macam mana. Allah macam mana. Tak cerita macam mana jadi hamba Allah. Tak tahu. Jadi hamba Allah tak tahu. Tapi nak tahu Allah macam mana. Allah senang amat. Tak betul. Kita Rasulullah ajak jadi hamba. Jadi hamba. Sampai Nabi kata apa? La tafakkaru fi dhatillah, tafakkaru fi khalqillah. Jangan kamu duk fikir tentang Allah macam mana. Fikirlah tentang nikmat-nikmat Allah. Itu fikirlah tentang khalqillah, itu ciptaan Allah. Kerana bila kamu tengok ciptaan Allah, kamu akan rasa Allah agung, Allah hebat, Allah cipta. Allah Maha Kuasa. Tengok berlaku ni Allah, semua engkau ya Allah, kau hebat. Dan aku nak jadi hamba engkau, aku takut pada engkau ya Allah. Sudah selesai. Macam tu. Okey ya. Allah senang. Jaga-jaga macam-macam fahaman ni. Adalah al-imam al-muhajir ilallah, yang berhijrah kepada Allah, datuk bagi tuan-tuan yang disebutkan tadi, Sayyidi Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhum, tak kala melihat timbul bid'ah dan banyak hawa nafsu dan perselisihan pendapat di Iraq, dia berhijrah dari Iraq, dan sentiasalah moga Allah manfaatkan dengannya dia berpindah pada muka bumi ini sehingga dia tiba di bumi Hadramaut. InsyaAllah kita akan sambung esok berkenaan dengan sejarah Kota Tarim. Sejarah berpindahnya Imam Ahmad bin Isa ini, cicit keturunan Nabi SAW ni, dia pindah daripada Iraq, pindah ke Hadramaut. Dia duduk di Husaisah tu, dekat tak jauh dengan Kota Tarim. Di sana lahirlah keturunan Nabi SAW yang sangat ramai, sehinggalah mereka itu menuju ke Kota Tarim. Imam Muhajir ilallah, dia tidak ke Tarim tu, dia meletak di Husaisah. Tapi Imam Ubaidillah dan selepas itulah cucu cicit dia yang berpindah sikit demi sikit bergerak sehinggalah masuk Kota Tarim. Dan di Kota Tarim itulah pusat Hadramaut ni, pusat Ahlul Bait, iaitu keturunan Nabi SAW yang sangat banyak. Dan daripada Tarim itulah datang ke Malaysia yang menyebarkan Islam. Dan Islam yang ada di zaman kita ini, di Tanah Melayu ini, kebanyakannya adalah daripada Kota Tarim. Satu amalan di Kota Tarim dengan amalan kita di sini sama saja. Hampir sama, kebanyakan sama lah. Pakaian kita pun sama. Kota Tarim pakaian rasmi dia adalah kain pelekat dan juga baju ni. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Qamis dan juga kain. Ada hadis Nabi pakai. Jadi Tarim pakai macam tu, kita pakai macam tu. Kalau kita pergi Tarim, kita tengok macam orang Melayu sebiji. Amalan, zikir mereka, cara mereka berhimpun, cara kenuri, silaturahim, semua macam orang Melayu. Sebiji macam orang Melayu. Bahkan kita tak rasa duduk negara Arab macam duduk negara Tanah Melayu. Macam duduk Malaysia. Saya duduk Kota Tarim, tak pernah rasa saya duduk luar negara pun. Sama macam duduk Malaysia. Sama semua. Allah. Bahkan ada beberapa perkataan di Tarim yang sama saja macam orang Melayu. Butang, kacamata, sarung, ni kain melekat dengan sarung. Ni kofiah. Kofiah. Sama tu, sama. Banyak lagi sama. Allahumma salli Muhammad. Jadi Allahumma salli Muhammad. Nanti kita akan cerita esok berkenaan dengan Kota Tarim. Sejarah ni, sejarah Imam Haddad cerita sejarah sikit berkenaan dengan bagaimana cucu cicit keturunan Nabi SAW ni sampai Kota Tarim. Macam mana mereka duduk sana ramai? Macam mana mereka tinggal di Hadramaut ramai? Kenapa mereka ke sana? Di antara sebabnya nak menyelamatkan Ahlul Bait ni. Ahlul Bait itu dikejang, dibunuh, ditikam, dizalimi. Selamatkan Ahlul Bait keturunan Nabi SAW. Sehingga asbab diselamatkan mereka di Hadramaut, sehingga Islam tersebar kerana Ahlul Bait yang ada di sana. Ulama yang ada di Hadramaut, di Tarim, datang ke Tanah Melayu semua. Bahkan Wali Songo tu asalnya Tarim tu. Wali Songo asalnya Tarim. Semua Tarim. Sadah
keturunan Nabi SAW Bani Tarim. Tu Wali Songo yang Islam kan Nusantara ni. Dan sebelum tu ramai lagi ulama di Kota Tarim yang mai ke sini. Kita boleh tengok anak cucu daripada sini, apa lagi bukti kalau tak kuat macam tu lagi. Bukti yang kuat anak cucu mereka ada di sini. Al-Jufri ada di kampung kita contoh. Al-Idrus ada di sini. Apa lagi semua ada. Allah SWT. Al-Haddad ada macam-macam. Dia pemain ketuk nenek moyang daripada dulu main dan menetap di sini. Al-Habsyi kalau di Penang di dia panggil apa? Penang Road dengan apa? Jalan Kelawai tu. Di situ ada kampung Arab. Di situ Al-Habsyi, kebanyakan Al-Habsyi. Nah, saya asal sana. Saya asal sana. Tok nenek semua asal sana. Al-Habsyi sana orang macam orang Arab. Tok nenek saya atas tu Arab lah, saya tak tahulah apa wallahu alam lah kan. Allah senang. Yang kita tahu Al-Melayu lah. Allah senang. Dia Arab lah, dia mai sini mungkin dakwah sini. Dia mai sini, dia kahwin dengan orang sini, Penang sana. Tu sampailah sini. Jadi banyak sebenarnya keturunan kita cari-cari, kita ni yang nak main ngaji pun cari-cari. Kita tengok memang ada Arab dah sana. Ada sebab pendakwah lu ramai. Cuma kita tak tahu kita ni sadah atau tak sadah. Okey. Wallahu alam. Kecuali yang menyimpan silsilah mereka, itu jelas mereka itu sadah. Wallahu alam. Akan sambung esok sallallahu alaihi wasallam. Bila ada tajaan pada petang ini, Ibrahim dan Ruhi Harlina, Pulau Pinang. Semoga Allah berkahi Ustaz dan seluruh umat baginda, dan mohon kesembuhan juga buat zaujah saya Ruhi Harlina. Semoga Allah beri kesembuhan yang segera, Allah beri kesihatan panjangan. Hamba Allah Bidar Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, Selangor, mohon doakan pemudahkan urusan kami sekeluarga berkaitan dengan urusan dunia akhirat, dan anugerah kesihatan yang baik, diampunkan dosa, meninggal dunia dan husnul khatimah. Semoga kita semua terselamat dari fitnah akhir zaman. Amin. Semoga Allah selamatkan kita semua. Khususnya daripada Johor, hamba Allah, anak saya dikurniakan zuriat dan rumah tangga terpelihara dari orang ketiga. Amin. Semoga Allah selamatkan rumah tangga ini. Allah beri kebahagiaan pada mereka semua. Mohon doa sahabat semua. Ibu Umi sesak nafas dikejarkan ke hospital berapa minit yang lalu. Mohon Allah selamatkan dan sembuhkan dan pulang ke pangkuan keluarga. Yang sama amin rabbal alamin. Semoga kampung Melaka, semoga Allah SWT beri kesembuhan pada ibu yang sakit ini, yang sesak nafas ini. Semoga Allah selamatkan dari segala penyakit-penyakit yang beratkan dirinya. Ibu saya Mastura Syahar. Nama Mastura Syahar. Khususnya Nur Syikin daripada Johor, mohon diampunkan segala dosa saya ambil. Semoga Allah beri keampunan dosa, sama dosa kecil, dosa besar, dosa yang kita tahu ataupun dosa yang kita tidak tahu, semua Allah ampunkan. Semoga semua dosa kita Allah ampunkan semuanya. Khususnya hamba Allah keluarga daripada Kuala Lumpur, doakan akan saya Muhammad Imtiaz dilimpahkan taufik dan hidayah, mengenal Allah dan Rasul serta saya dan keluarga sentiasa sihat tubuh badan untuk mengerjakan taat kepada Allah dan Rasul. Amin. Semoga Allah kurniakan. Khususnya Akmal Fahim Fakhur Razi Kuala Batas Kedah, doakan Allah kabulkan segala hajat. Semoga saya terus kuat tabah hadapi ujian. Semoga Allah bersihkan hati, kurniakan makrifat mengenal Allah dan berikan kebaikan di akhirat, dapat ridha dan kasih sayangnya serta selamat dari fitnah akhir zaman. Begitu juga umat Islam. Amin. Khususnya hamba Allah pada Kota Baharu Kelantan, semoga saya diizinkan bertemu Rasulullah, dilindungi oleh Allah di akhirat, dikurniakan kesembuhan dan kesihatan yang baik zahir batin. Amin. Semoga Allah beri kekuatan, beri kesembuhan, beri kebaikan. Khususnya Anwar Yusuf Kulim Kedah, dihindarkan segala wabak dan niat jahat. Amin. Semoga Allah selamatkan daripada segala wabak dan niat-niat yang tak baik. Maksudnya hamba Allah pada Melaka diniatkan pada semua yang mengikuti online ataupun bertalaqi. Amin. Semoga Allah sampaikan semuanya hajat-hajat. Allah mengangkat rezeki mereka para penaja. Allah rahmati mereka, angkat derajatkan. Semoga Allah kurniakan hati kita husnuzan dengan Allah, husnuzan sama kita. Semoga Allah SWT keluarkan sangka buruk ataupun sifat hasad dengki dalam hati kita. Semoga Allah sejahterakan hati dari segala sifat-sifat yang dibenci oleh Allah SWT. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita zahir dan batin, yang kita sengaja ataupun tidak sengajakan, yang kecil ataupun besar. Semoga Allah ampun dengan segalanya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu Qayyum, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.